A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid, sama-sama kita baca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid, kita sambung pembelajaran kita iaitu pada perkara Tauhid di muka surat 15. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil sama', basar dan kalamullah Ta'ala. Ke-11, dalil sama' bagi Allah Ta'ala. Ke-12, dalil basar bagi Allah Ta'ala. Ke-13, dalil kalam bagi Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama', basar dan kalam, nescaya tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, iaitu pekak, tuli dan bisu. Sedangkan ia merupakan sifat kekurangan. Maka, kekurangan bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Oleh itu, sabitlah Allah Ta'ala bersifat sama', basar dan kalam. Di sini dihimpunkan tiga sifat ini pada satu dalil, kerana sekiranya salah satu daripada sifat ini ternafi, akan menjadi sebab wujud sifat kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Dalil naqli bagi sifat sama' Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Surah Taha ayat 46. Artinya, sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Dalil naqli. Dalil naqli sifat bagi sifat basar Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Wallahu basirum bima ta'malun. Surah Al-Hujurat ayat 18. Artinya, dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Dalil naqli sifat kalamullah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah telah berkata-kata kepada Musa kata-kata secara langsung. Tidak ada perantara. Baik, murid, kita tengok pada huraiannya. Okey, hari ini kita khususkan tentang dalil. Kita nak mencari dalil ataupun bukti. Apa makna dalil? Bukti. Bukti sifat sama'. Allah ni bersifat dengan sifat sama', basar dan kalam. Ada tiga. Yang ni satu, yang ni dua, yang ni tiga. Apa dalilnya? Baik. Kalau kita katakan sini, sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama', basar dan kalam, tiga-tiga ni. Tiga-tiga ni. Nescaya tentulah Allah bersifat dengan lawannya, iaitu pekak, tuli, bisu. Kalau mereka kata Allah tak bersifat sama', basar dan kalam, dah tentu Allah ni pekak, tuli dan
bisu. Dan pekak, tuli dan bisu ni adalah sifat yang kurang. Betul? Kan? Kuranglah kira Allah Ta'ala ni. Maka kurang, kalau kekurangan bagi Allah Ta'ala ini disebut sebagai mustahil. Kalau pekak pada manusia tak mustahil. Pekak pada binatang tak mustahil. Pekak pada jin tak mustahil. Tapi kalau pekak pada Allah Ta'ala mustahil, kerana Allah ini maha sempurna. Mustahil Allah ni pekak. Ini sifat kekurangan. Sedangkan Allah ni maha mendengar, maha melihat dan maha berkata-kata. Maha mendengar, melihat dan maha berkata-kata. Jadi oleh itu sabitlah Allah Ta'ala ni bersifat sama, basar dan kalam. Ternafilah yang mengatakan Allah pekak, ternafi. Allah tuli, maka ternafi. Allah bisu, maka ternafi. Kerana ini sifat kekurangan. Sedangkan Allah tak ada pun sebarang kekurangan. Jadi disebut sebagai sifat ini adalah sifat mustahil. Yang ni. Pekak, tuli, bisu ni mustahil. Jadi yang sebenarnya apa? Yang benar Allah bersifat sama, basar dan kalam. Baik. Di sini dihimpunkan 3 sifat ni pada satu dalil. Kenapa? Sekiranya salah satu saja tak ada, ternafi, akan menjadi sifat kekurangan. Katakanlah, dia kata Allah memang maha mendengar. Allah ni memang maha berkata-kata. Satu je kata dia, Allah ni tak berkata-kata. Ni Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah tak boleh berkata-kata. Kenapa Allah tak berkata-kata? Sebab aku tak pernah dengar pun Allah cakap. Kan? Maka kalau satu je ni tak ada pun, ini pun satu kekurangan. Maka mustahil. Bila satu je sifat tak ada, maka Allah dah kurang lah. Maka ini pun mustahil. Kata-kata mereka tidak boleh kita dengar. Kita sebab memanglah kita ni makhluk. Siapa yang boleh mendengar dengan apa? Suara Allah Ta'ala. Orang tertentu saja. Siapa kita? Adakah kita berkemampuan nak dengar? Kita tak mampu. Sekiranya Allah berkata dengan kita, kita tak tahu mati ke tidak. Kan? Kerana Allah ni maha hebat. Dia maha agung. Nanti kita tengok lagi. Jadi dalil nakli pula. Yang ni tentang yang tadi tentang sifat sama, basar dan kalam, iaitu tentang huraiannya berkenaan sekiranya sifat ini wujud atau tidak. Yang ini kita tengok dalil nakli. Yang ni dalil akli, iaitu akal. Yang ni nakal diambil daripada mana? Yang ni akli yang atas. Ini kan dalil nakli, yang ni akli. Baik, dalil nakli iaitu firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah kata dalam Quran, innani sesungguhnya aku. Inna sesungguhnya, ya ni aku. Sesungguhnya aku. Ma'akuma ada bersama-sama kamu. Bersama-sama kamu. Asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat. Asma'u, aku mendengar dan aku melihat segala-galanya. Allah cakap betul terang. Tak payah kita nak mikir-mikir. Dia melihat segala-galanya. Luar dan dalam kita Allah lihat. Dalam darah kita Allah lihat. Dalam molekul darah Allah melihat. Molekul dalam dia pun Allah lihat. Subhanallah. Baik, kita sambung lagi. Kemudian dalil nakli juga yang diambil pula daripada Al-Quran juga, iaitu tentang sifat basar. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah itu maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Dan Allah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Boleh berlindung? Tak boleh. Boleh menyuruh? Tak boleh. Buat supaya sampai Allah tak nampak? Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Sedangkan kuman Allah melihat, lagi kan kita menyuruh bawah kolong rumah.
kita menyuruh bawa kalten, apatah lagi. Kan? Jadi dalil naqli itu sifat kalam pula. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berkata-kata ni. Wa kallamallahu Musa. Dan Allah telah berkata-kata kepada Musa, kepada Nabi Musa. Taklima. Dalam keadaan berkata-kata betul. Maksudnya secara langsung tidak ada perantara ni. Allah bercakap dengan Musa. Nabi Musa special. Disebut Nabi Musa ni kalimullah. Nabi Musa ni boleh berkata-kata dengan Allah direct, tanpa ada perantara. Itu dia hebat. Kita jangan cakap kita. Nak melihat Allah Ta'ala dah tentu tak boleh. Yang dapat lihat Allah Ta'ala seorang saja, iaitu Nabi Muhammad. Malaikat pun tak boleh tengok Allah Ta'ala. Tapi yang boleh berkata dengan Allah Ta'ala ni special pula, Nabi Musa. Baik. Cukup sekadar itu. Akan datang kita masuk ke tajuk yang ke-9 ni, tentang dalil kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. InsyaAllah. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.